Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal 'ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Yang kelima daripada syarat sah sembahyang, iaitu suci daripada hadas. Sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Jika berlaku hadas semasa bersembahyang, batallah sembahyang. Baik. Maknanya suci daripada hadas ni mestilah berlaku sebelum sembahyang lagi. Sebelum sembahyang. Maknanya mesti ataupun wajib suci daripada hadas. Hadas ni apa dia? Hadas ni ialah keadaan seseorang itu yang istilahnya kotor dari segi kerohanian, ataupun tidak suci lah, tidak bersih dari segi kerohanian. Sama ada yang dikatakan hadas besar yang berlaku disebabkan oleh janabah, yakni berlakunya persetubuhan antara lelaki dan perempuan, ataupun bagi orang lelaki keluar air mani, sama ada jalan mimpi ataupun jalan yang lain, dan bagi orang perempuan pula maknanya keluar haid ataupun nifas. Jadi semua itu menjadikan seseorang tu dikatakan berhadas besar, hadas akbar, hadas yang besar. Jadi keadaan itu dikatakan keadaan yang tidak suci, keadaan yang tidak bersih dari segi kerohanian sebenarnya. Kerana bila kita nak solat ni, kerana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan solat adalah ibadah yang khusus, yang khas, maka suci daripada hadas besar tu jadi syarat. Dan begitulah juga hadas kecil. Hadas kecil ni ialah keadaan di mana seseorang itu mudah fahamnya tidak berwuduk lah. Kerana berwuduk itu adalah cara untuk kita mengangkat hadas kecil. Bagaimana hadas besar nak diangkat? Dengan mandi wajib. Mandi wajib. Dan hadas kecil diangkat dengan wuduk. Itu dalam keadaan ikhtiari lah, dalam keadaan kita keadaan biasa yang tidak ada kesukaran ataupun tidak ada halangan untuk mendapatkan air dan juga menggunakan air. Kalaulah dalam keadaan yang sukar untuk mendapat air ataupun tak boleh nak guna air, disebabkan kerana penyakit, disebabkan kerana kecederaan atau sebagainya, maka kita boleh menggunakan tayamum untuk mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas besar pun boleh, hadas kecil pun boleh. Tapi ada syarat-syaratnya lah untuk tayamum. Dan tayamum kita tak gunakan air, kita gunakan debu tanah yang suci lah. Sebab itulah jangan kita pandang soal tayamum ni benda kecil. Sebab ada masanya
Macam Abi sendiri dah 24 kali masuk ward, duduk dalam ward. Memang ada ketikanya memang kita perlukan tayamum. Kita orang Malaysia ni memanglah air banyak kan. Air banyak. Tak ada masalah. Tapi siapa yang pernah keluar negara, maknanya kalau macam di negara Arab yang susah nak dapat air, maka tayamum lah pilihan yang kita ada. Ini bermakna kita wajib belajar tentang berwudu, wajib belajar tentang mandi, mandi wajib, wajib belajar tentang tayamum. Ini semua fardu ain. Fardu ain. Dan bila nak berwudu dan mandi wajib, kita kena belajar juga bab air. Air mana yang boleh guna untuk berwudu? Air mana yang kita boleh guna untuk mandi wajib? Air mustakmal tak boleh. Air mustakmal walaupun dia suci, tapi dia tidak menyucikan. Air mutaghayyir contohnya, air kopi, air teh, boleh minum suci, tapi tak boleh guna untuk berwudu ataupun mandi. Contoh, betul-betul lah. Maknanya wajib belajar tentang bab air. Itu barulah kita sempurna bila kita berwudu dan sempurna bila mana kita mandi wajib. Jadi maknanya ini semua fardu ain. Bila sebut fardu ain ni maknanya kita kena belajar sendiri. Sebab kita yang akan mengamalkannya sendiri. Orang lain tak boleh tanggung. Ya, orang lain tak boleh nak tanggung kita punya kewajipan. Jadi jika berlaku hadas semasa bersemayam, contohnya dalam semayam kita terkentut ke, terbuang air kecil ke, perkara yang membatalkan hadas, yang membatalkan wuduk, maka berlakulah hadas kecil. Bila hadas kecil maka semayam kita batal lah. Jadi maknanya hadas ni ialah keadaan. Dia keadaan yang menghalang sah semayam. Keadaan yang dikatakan tidak suci. Tidak suci. Sebab itulah maknanya bila kita berwuduk lah contoh kan, kita berwuduk. Ini Abi nak cerita dari sudut, ini bahasan ulama lah. Kalau kita berwuduk contoh sekalipun, dah berwuduk maknanya dah angkat hadas kecil. Kemudian kita berjalan ke masjid contohnya, kita ternampak orang perempuan yang buka aurat. Kita nampak benda-benda maksiat contohnya. Maka bila sampai ke masjid sebenarnya kita masih sunat. Disunatkan untuk berwuduk semula. Wuduk itu tak batal. Tapi dari segi kerohanian kita telah terjejas akibat melihat benda maksiat, melihat aurat orang perempuan dan sebagainya. Disunatkan berwuduk semua. Itu dalam contoh begitu. Maka tambah lagi lah kalau katakan terbatal wuduk, terbatal mandi wajib dan sebagainya, maka itulah keadaan yang menyebabkan seorang tu terhalang daripada sah solatnya. Itu yang dikatakan hadas. Keadaan yang tidak suci yang menghalang sah solat. Yang keenam daripada syarat sah solat ialah suci daripada najis. Ini suci daripada najis. Hadas tadi keadaan. Keadaan kerohanian kita. Tapi najis ni, ni adalah zat ataupun ain yang kotor, yang tidak suci, yang menghalang daripada sah semayang. Ini berarti sebelum semayang, kita ni kena suci, bukan sekadar bersih. Bersih ni satu perkara, suci satu perkara lain. Ada kala sesuatu tu bersih tapi dia tidak suci. Ada keadaan yang mana dia bersih tapi tidak suci. Itu kena faham tu. Jadi maknanya untuk suci daripada najis maka wajiblah fardu ain kita belajar bab najis. Najis ni apa yang dikatakan najis, macam mana bahagian-bahagian dia, macam mana najis yang dikatakan menghalang sah semayang, macam mana keadaannya. Itu fardu ain lagi. Dan bila dah tahu bab najis, maka kita kena tahu cara nak menyucikan tempat yang kena najis. Najis tu tak boleh suci dah. Najis memang tak boleh suci. Tapi maknanya tempat yang kena najis tu, yang dikatakan mutan najis.
Mutanajis maknanya tempat yang kena najis. Maka wajiblah belajar macam mana nak menyucikan najis. Contoh mudah lah, anak kita. Macam Mak Izzat untunglah dia tak ada anak kan. Anak kencing ke berak kat lantai rumah ni. Jadi kita kena tahu macam mana nak sucikan lantai. Tak bolehlah kita nampak air kencing anak, kita pun ambil mop, basahkan mop tu lap je. Lap, lepas tu dah suci. Kita rasa suci. Memang kelihatan bersih tapi tak suci. Sebab zat najis tu masih ada, kita ambil mop, kita gosok, kita lap, maka dia makin merebak. Daripada mungkin setumpuk kecil jadi setumpuk besar. Sebab kita yang menyebarkan. Itulah juga dengan zat najis anak, muntah anak dan sebagainya. Maka kena tahu cara menyucikan najis. Hilangkan dulu zat, lap dulu, buang zat itu. Bila dah tak ada, bersih daripada zat tu, barulah kita jirus air. Kena jirus air supaya ada air lalu kan. Lepas tu ambil lah kain lap lah, barulah mop, lap. Barulah dikatakan suci. Kalau kita tak buat begitu, maknanya kita menyebabkan rumah kita besok akan mutanajis keseluruhannya. Kaki kita basah, lalu tempat tu terpijak, lepas tu kita jalan pergi dapur, jalan masuk bilik. Akhirnya satu rumah jadi najis dalam keadaan kita tak sedar, dalam keadaan kita jahil sebab kita tak belajar cara nak menghilangkan najis, maka kejahilan itu menyebabkan kita jadi begitu. Maka semayang kita tak sah dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang berkait-kait. Jadi perkara ini kena settle dulu. Ini fardu ain. Kalau lah perkara seperti ini tak settle, pasal ceritalah kita nak dapat khusyuk dalam semayang. Kan? Nak khusyuk dalam semayang tapi bab najis tak tahu, bab air tak tahu. Air nak ambil wuduk dengan air macam mana kita tak tahu. Nak istinja contohnya. Kita buang air kecil, buang air besar kan, istinja. Gunakan air mustakmal contohnya, tak boleh. Mustakmal tu suci tapi tidak menyucikan. Macam mana boleh jadi air mustakmal? Ini banyak rumah kat bilik air kadang-kadangnya kita ambil wuduk, kita takung bawah dengan baldi contohnya. Wuduk tu masuk dalam baldi. Kemudian air baldi tu kita guna untuk istinja. Maka istinja kita tak sah. Bila istinja tak sah, kita bawa semayang, maknanya najis masih mutanajis. Semayang kita tak sah. Sebab kita bawa najis dalam semayang. Bila bawa najis dalam semayang, semayang tak sah, tak sah cerita lah nak dapat khusyuk dalam semayang. Sebab itulah, nak dapat khusyuk dalam semayang ni, maknanya kena settle benda-benda yang basic ni. Ini basic sebenarnya, fardu ain, basic. Namun, dalam pada basic pun ramai orang yang tak ambil peduli. Baik. Suci daripada najis maknanya suci daripada zat najis itu sendiri. Suci dirinya, diri musalli, diri orang yang semayang itu daripada najis yang tiada dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan itu tak apa. Apa dia najis yang dimaafkan? Nanti bawah tu kita akan bincang. Jadi makna suci itu pada tubuh. Pada tubuh kita lah, pada tangan, pada kaki kan. Pada kain, jadi pakaian kita. Dan juga tempat semayangnya, tempat kita sujud, tempat kita berdiri. Mana-mana bahagian badannya tidak tersentuh dengan najis pada gerak dan diamnya. Ketika gerak dalam semayang, tidak tersentuh najis, ataupun ketika diam. Contohnya kita berdiri, diam kan. Kalau lah kat bawah kaki kita ada najis cicak ke, tai ayam ke, tai burung ke. Atau orang kita bergerak. Ketika bergerak tu ada najis jatuh daripada bumbung. Nampak kena kat kain kita ke. Contohlah. Maka tidak sah semayang kita. Tapi tidak batal wuduk. Maknanya kalau kes begitu, kita batal semayang, keluar semayang, sucikan pakaian atau pembahagian yang kena najis, lepas tu sambung semayang tanpa kita nak mengulangi wuduk kita. Wuduk tak batal. Wuduk batal kes lain, sebab-sebab lain.
Dan tiada sah sembahyang bagi orang yang menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis. Seperti menanggung tali yang terikat pada anjing dan lainnya. Anjing ni memang apa? Najis mughalazah kan, najis yang berat. Kemudian tali itu kita pegang, maknanya kita menanggung. Kalau sentuh tali itu tak apa, kita menanggung, kita memegang, kita menanggung tali. Sama juga kes macam kita menanggung baby. Ya, menanggung baby ataupun menanggung kucing ke. Kucing yang ada contohnya najis pada tubuh dia. Ataupun baby yang pakai pampers yang memang pampers ada najis. Ataupun baby yang masih belum bersunat contohnya. Sebab bila orang lelaki tak bersunat ni, pada dia punya kulit, pada kulup dia tu ada tersimpan najis kan. Bila dia kencing, najis tu melekat kat situ. Sentuh dia tak batal. Sentuh dia tak batal. Bahkan kalau kita dokong anak kita yang baby pun tak batal. Yang jadi batalnya bila menanggung najis. Maknanya baby tu ada najis. Kalau baby tak ada najis ataupun dia memang dalam sunat, macam cucu Nabi pun umur baru 2 bulan dah sunat dah. Macam hadis Nabi SAW, Sayyidina Hasan Husin memanjat kepala Nabi ketika Nabi semayang. Maka ulama bahaskan memang budaya Arab ni, tradisi Arab kecil-kecil dah sunat dah. Tak macam orang Melayu kan. Melayu ada yang tingkatan 1 baru sunat. Darjah 6 baru sunat. Itu yang kena buat macam-macam upacara kan, nak menggembirakan dia kan. Nak menggembirakan orang sunat kan. Jadi maknanya poin dia bukan bukan dukung baby. Dukung baby tak ada masalah. Tapi ialah kalau ada najis yang ada pada tubuh baby. Itu yang kita nak faham. Dan tidak mengapa jika berkebetulan dengan najis ketika bangun dan duduknya selagi tidak bersentuh dengannya. Contohnya kita sejadah kita tu, kat depan sejadah tu ada najis. Maknanya tak sentuh lah. Dia cuma berhadapannya. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kat tempat sujud tu ada najis, itu yang kita kena elakkan lah. Dan najis yang dimaafkan. Apa contoh najis yang dimaafkan? Ialah seperti kesan tempat istinja. Ini mungkin macam kita kat Malaysia ni, kita istinja, cebok lah kan. Cebok ni kita guna air, tak ada masalah. Orang Malaysia ni untung air banyak. Dan air banyak kita ni. Tapi yang cabaran sikit bila air tak ada. Memanglah istinja ni kita boleh guna tisu, kertas tisu contohnya, yang kasar, yang kasar, kulit kayu ke, batu pun jangan guna batu jalan kan, batu jalan tu kan melecet. Batu jenis batu pasir yang boleh menyerap air. Habis dulu masa kat UK tu, United Kingdom bukan Hulu Kelang. Habis pergi UK dengan pergi Jepun. Bilik air dia orang memang tak ada air. Nama bilik air tandas toilet lah. Tapi tak ada air. Semua guna kertas tisu. Setakat kencing tu memang okey lah kencing kan, tisu kan. Yang menjadi cabaran besar bila orang buang air besar. Buang air besar, kita semua hidup kat Malaysia ni tak pernah guna tisu. Kat Malaysia ni guna tisu ni kita kata ini orang bangsa asing lah, jenis berak tak basuh lah kita kata kan. Jadi bila kat Jepun, bila kat UK tu itu cabaran. Jadi kenalah guna tisu. Bila kita guna tisu, maknanya kita kesat sampai hilang warna, dah tak ada warna, sampai kita yakin memang zat tu dah hilang, dah habis, dah bersih. Jadi situ tempat istinja tu, sama ada kubur ataupun dubur kita. Jalan depan ataupun jalan belakang. Tempat tu yang dikatakan dimaafkan. Memanglah terbaik kita jiwa dengan air lepas tu. Tapi kalau dah tak ada air, naik kereta api membeli air, tak ada air, cuma ada kertas tisu, masuk supermarket pun tak ada. Kan? Jadi bayangkan, maknanya kita masa itulah kita kena guna ilmu kita yang kita belajar dalam fiqh. Nak istinja ni bukan sekadar dengan air. Boleh dengan batu, boleh dengan benda-benda yang kasar. Benda-benda yang kesat lah, bukan kasar, kesat.
bertujuan nak menghilangkan ain najis tu. Maka itu dikatakan kesan tempat istinja. Dan juga sedikit daripada darah, darah yang sedikit. Dia tak sebut tahi yang sikit, tak ada. Tahi kan, sikit tahi. Ataupun sedikit air kencing. Sebab sedikit ni ukurannya lebih kurang, kalau setengah ulama kata sebesar kuku pada jari kita ni, kuku kita ni, itu sebesar tu dia katakan sedikit. Walaupun bertumpuk-tumpuk pakaian kita ni, sini ada darah, sini ada darah, sini ada darah, tapi sikit, maka dia anggap sedikit juga. Dia yang banyak bila setumpuk yang besar, ataupun sedikit tapi kena air dia kembang, itu jadi banyak. Tapi kalau tahi walaupun sedikit tak masuk dalam najis yang dimaafkan. Sebab apa? Tahi ni kalau sedikit pun dia punya bau sama aja. Sama aja. Tak ada tahi yang sikit bau wangi, banyak bau busuk, tak ada. Sama aja. Jadi sebab itulah darah lain. Darah ni sedikit dimaafkan. Dia tetap najis tapi dimaafkan. Tahi lalat, bukan tahi lalat kat bibir kita tu, kat pipi kita, kan? Itu tahi lalat. Itu cuma panggilan tahi lalat. Tahi lalat ni tahi lalat betul lah, najis lalat. Sama ada keluar daripada tubuh dia, ataupun memang lalat yang bawa pada kaki dia najis. Lalat tu dia terbang sehingga kat tahi lembu ke apa, boleh datang kat kita kan. Melekat kat tangan kita. Jadi kita pun mana tahu lalat tu singgah kat lembu kan. Benda tu dua kawalan kita. Lalat mana ada ditulis kat badannya. Ni lalat A, ni lalat B, nama saya apa, tak ada. Sama je bukan lalat. Sebab itulah dimaafkan. Sebab sukar nak dikawal. Kemudian tanah jalan raya yang najis. Walaupun najis mughaladzah. Tanah jalan raya. Macam-macam benda lalu situ. Binatang lalu, kereta lalu. Mungkin burung berak apa kan. Tapi maknanya semua tu dimaafkan. Sebab sukar kita nak kontrol. Tambah kalau macam orang perempuan, kalau pakaian dia labuh kan. Pakaian labuh memang orang perempuan kena pakai labuh, lelaki kena pakai singkat. Lelaki kena pakai singkat, orang perempuan kena labuh. Maka kadang kain dia menyeret, kena tanah sebagainya, maka tu dimaafkan. Dimaafkan. Kemudian darah tumor. Darah tumor ni macam kutu lah. Dimaafkan. Kutu anjing, walaupun nama dia kutu anjing kan. Sebab kutu anjing ni mestilah kutu tu kat badan anjing kan. Takkanlah kutu, kalau kutu kat badan manusia, panggil kutu anjing. Jadi kutu anjing ni kalau dia datang pada kita pun tak tahu kan anjing mana. Jadi ini semua perkara yang dimaafkan sebab sukar nak dikawal. Darah bisul dan juga darah nanah. Darah bisul dan nanah ni maknanya walaupun banyak. Bukan banyak, walaupun dia mengalir. Dia mengalir. Syaratnya bukan kerana kita pecahkan. Bukan kerana kita pecahkan. Kalau kita sengaja pecahkan, tengah-tengah semayang tu, kita jadi orang Melayu kan suka gentil-gentil jerawat lah, gentil-gentil. Kan? Pecah tengah semayang. Lepas tu cium nak tangan. Cium tangan pula tu. Dia orang Melayu lah. Korek hidung cium tangannya. Sama juga. Maka kalau dia mengalir kerana usaha kita, maka najis lah. Tapi kalau tengah semayang, tiba dia pecah sendiri. Itu di luar kawalan kita. Dan tidak membatalkan semayang. Danur. Danur ni air yang keluar daripada mayat. Ataupun daripada, kalau binatang-binatang yang katakanlah ayam yang dah sembelih contohnya, walaupun disembelih memang suci kan, tapi maknanya dia katakan membusuk, kita biarkan dia membusuk, maka keluar air itu dimaafkan. Dan air kuman yang ada bau, air kuman ni kalau kita biasa luka, lepas tu bila makin nak baik dia akan jadi nanah, kemudian dia ada, kadang dia ada air tu dikatakan air kuman, pun dimaafkan. Begitu juga dengan macam contohnya
Contohnya kita kencing lah. Kencing yang memang kita dah jaga lah. Jaga seluar kita dah lipat. Kencing pun tak. Kencing pun bukan kat atas tanah yang keras. Kencing kat lubang lah yang sepatutnya tandas kan. Jadi tanpa kita tahu ada percikan yang kita tak boleh di luar kawalan. Itu pun dimaafkan lah. Tapi syarat kita dah jaga lah. Contohnya kalau katakan setengah orang dia suka kencing menghadap dinding kan. Jenis tandas yang dekat RNR kan, jadi menghadap dinding. Itu memang itu tak boleh lah, tak dikira dimaafkan sebab bila menghadap dinding, kencing menghadap dinding ni memang biasanya akan terpercik lah. Itu kena elakkan sebab makruh hukumnya kita kencing berdiri. Makruh yang diharamkan lah, makruh yang boleh bawa kepada haram. Kecuali lah sakit lutut, kena operate. Orang kena gaut ke yang tak boleh nak lipat kaki, dia kena berdiri kan, itu lain lah. Kalau kita sihat ni, kita duduk. Tak boleh mencangkung, cari yang duduk. Supaya kita menjaga air kencing. Begitu juga yang termasuk yang dimaafkan ni jenis air liur basi yang keluar daripada perut. Dia kalau bila tidur ada dua jenis air keluar daripada mulut ni. Satu daripada air liur daripada mulut, dalam mulut. Satu lagi air liur basi. Itu keluar daripada perut. Apa beza dia? Biasanya air liur basi ni dia keluar daripada perut, dia berwarna kekuningan. Ini jenis orang yang ada jenis ni lah. Air liur basi tu najis. Najis. Kalau air liur daripada mulut, keluar daripada mulut, mengalir, itu tak najis. Tak najis. Tapi kalau orang yang jenis memang air liur basinya sentiasa keluar, orang kata tak boleh kontrol lah. Tak boleh kontrol. Kadang-kadang dah bangun pun, sembahyang semua tengok ada kuning dekat baju kan. Memang dia sentiasa tak boleh kontrol, tak boleh nak. Maka dimaafkan. Benda-benda yang tak boleh kontrol ni memang boleh dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan juga ialah contohnya air akuarium tu, air ikan kan. Air ikan yang ikan dalam tu memang takkan ikan tak berak kan. Ikan pun berak juga, dia makan dia berak kan. Jadi najis tu ada dalam air. Syaratnya air tu tak berubah. Tak berubah warna dia, tak berubah bau dia, tak berubah rasa. Maka sebab ikan ni kalau dia berak pun sikit-sikit je, kecil-kecil je. Tapi kalau katakan ikan tu sakit perut, cerit kan, sampai dia terberak-berak sampai air tu berubah warna, ikut warna tahi dia tu, maka air tu jadi najis. Tapi kalau tak berubah, itu dimaafkan. Dimaafkan. Termasuk juga ialah darah-darah yang berbaki pada tulang dan daging. Tulang, daging, terutamanya daging-daging merah. Daging lembu, kambing kan, kerbau. Sebab daging-daging ni kalau kita siapa yang biasa lapah daging, kita bersihkan macam mana pun bila dah potong-potong, kita nak masak kan, kita bersih, kita basuh dengan air, masuk dalam kuali balik, memang air tu akan merah balik. Sebab darah ni kan di dalam urat-urat. Ada urat besar, ada urat yang halus-halus dalam daging. Maka memang darah tu tak hilang. Maka dimaafkan. Walaupun gitu, ulama bahaskan juga, dimaafkan pada makan. Makan boleh dimaafkan. Tapi tak dimaafkan pada pakaian. Tu dia. Ada bahasan juga. Tak dimaafkan pada pakaian. Walaupun benda tu tetap dibahaskan juga. Maknanya bukan satu yang qat'i. Maknanya gini, contoh kalau kita kita masak daging lembu ke daging kambing. Kuah tu maknanya dah bercampur dengan darah. Taklah darah banyak kan, tapi darah daripada daging tu lah yang habis sebut tadi. Maka setengah ulama mengatakan air kuah tu jadi najis. Tapi najis yang dimaafkan untuk makan. Ma'fuun fil akli. Maknanya dimaafkan pada makan, tapi tak dimaafkan kalau fisab pada pakaian. Maknanya kalau katakan kuah tu kena pakaian tu kena dibersihkan dulu sebelum buat sembahyang.
Itu pun jadi bahasan juga. Bukanlah satu yang katai. Sebab kadang-kadangnya benda-benda gini di luar kawalan. Susah kita nak kawal. Baik. Termasuk yang apa nama ni, yang dimaafkan juga ialah bangkai ulat pada buah dan pada buah-buahan lah. Biasa ulat-ulat buah lah. Boleh kalau kita termakan pun tak ada masalah. Tapi kalau kita selera lah. Selera makan lah. Nampak ulat makan. Itulah peluang nak makan ulat pun. Dah senang dapat peluang makan ulat kan. Okey. Kemudian juga yang dimaafkan ialah bangkai binatang yang tidak mengalir darah. Seperti lebah, cicak, lalat, kalajengking, kumbang, kutu dan sebagainya. Jadi binatang-binatang ni tak mengalir darah. Kalau kita pegang, dah jadi bangkai yang kita pegang, kemudian kita buang. Tangan kita tak dikira najis. Itu dimaafkan, tak ada masalah. Yang tak dimaafkan ialah bangkai itu simpan dalam kocek kita. Itu dia. Kalau maknanya dalam kocek kita, maka kita menanggung najis. Itu kena ulang semayang. Kena ulang. Tapi darah dia yang sedikit-sedikit tu, kalau katakan dia ada darah, dia tak mengalir tapi ada darah. Itu dimaafkan juga. Najis yang dimaafkan. Lagi najis yang dimaafkan ialah tai burung yang dah terlalu banyak. Kadang setengah masjid ada burung yang banyak, tak terkawal. Ini dah termasuk dalam perkara yang dikatakan umul balwa. Umul balwa ni maknanya bala yang umum, yang sukar nak dielakkan. Terlalu banyak. Tapi itu pun kita kena usaha untuk elak dulu. Bukan maknanya dah banyak tak cicak atau tak burung lah. Tak cicak ni, cicak pun masuklah kalau dah tak terkawal. Bila dah tak terkawal ya. Tapi kena kawal dulu lah. Maksudnya jangan kita sengaja pijak. Mana kalau kita nak jalan cari tempat-tempat yang tak ada tai cicak, tai burung lah. Tekan dah elak begitu, tiba semayang, habis semayang tengok ada juga, maka dimaafkan. Dimaafkan. Baik, ada contohlah kita semayang. Semayang, Assalamualaikum. Tengok kat kaki ada tai cicak contohnya. Ada tai cicak. Maka kita tengok. Pertama, tengok kita dah bergerak atau belum. Katakanlah kita lepas semayang, beri salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba kita dah bergerak. Masa bergerak tu, masa tu lah kita tengok ada tai cicak. Maka kita boleh ihtimal kan, kita pertanggungkan. Ataupun kita anggap bahawa masa bergerak tu lah kena tai cicak. Maka tak perlu ulang semayang. Yang kena ulang semayangnya bila Assalamualaikum terus terpandang kaki ada tai cicak. Mana kaki belum gerak, tai cicak ada. Maka masa tu kena ulang. Sebab mungkin tai cicak tu dah ada dalam ketika kita semayang. Walau bagaimanapun ada juga kaul yang lemah. Kaul yang lemah mengatakan bila kita dah habis semayang, dah beri salam, tengok ada tai cicak, tak payah ulang sebab ibadat tu dah selesai. Kan? Itu kaul yang lemah. Sebab ada kali juga kena pakai kaul ni. Contohlah Abi dulu pernah ada kawan Nabi lah. Dia kata dia berhenti kat satu stesen kereta api, dia naik kereta api. Berhenti stesen kereta api tu sebutlah boleh turun sebagainya, rehat, dia pun sembahyang kat surau. Dah beri salam. Tengok-tengok ada tai cicak. Kereta api dah bunyi horn dah, nak jalan. Jadi kita nak ulang sembahyang ke nak kejar kereta api? Masa itulah kita kena pakai kaul yang lemah. Sembahyang dah selesai, maka tak perlu ulang.
Baik, termasuk juga mulut baby yang terkena muntah dia ketika dia menyusu, menyusu pada ibu dia. Itu pun dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan ialah bulu-bulu binatang. Contoh kucing. Bulu kucing ni sebenarnya najis. Najis bulu kucing sebab dia sebahagian anggota badan. Kemudian bila dia terputus, dia terpisah daripada badan kucing, maknanya itu dia kira anggota dia lah yang terpisah. Maka dia najis. Tapi kalau kena pada kita, pakaian kita sedikit, itu dimaafkan. Tapi kalau dah bulu kucing tu orang kata dah satu badan kita, itu tak dimaafkan lah. Tak dimaafkan. Kemudian termasuk yang dimaafkan ialah darah yang keluar disebabkan buasir. Orang yang kena penyakit buasir sebab benda tu luar kawalan, susah nak kawal. Okey, itu antara lah yang dikatakan. Mungkin dalam kitab-kitab lain kita akan jumpa macam-macam lagi. Betul lah, kalau kita makin belajar kitab ni, kita akan dapat lagi banyak maklumat, banyak ilmu sebenarnya. Jadi yang lain daripada itu kita kena tengoklah. Maknanya kalaulah kita masuk dalam najis mukhaffafah ataupun najis mutawassitah ataupun najis mughalazah, maka kalau tak termasuk dalam najis yang dimaafkan, kena pada badan, kena pada tempat sembahyang, kena pada pakaian, maka sembahyang tu tak sah. Tak membatalkan wuduk, kena bersihkan je lah. Jika ia bersembahyang dengan najis yang tidak dimaafkan, dengan tidak mengetahuinya atau terlupa, kemudian teringat, wajiblah ia mengulangi sembahyang. Ini basic je lah. Basic je. Wallahu a'lam bishawab. Illa ma 'allamtana innaka antal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Pasal yang keempat, pada menyatakan perut. Betul Azad? Lidah. Lidah lagi. Habis lagi, ingat dah masuk perut. Ingat dah habis lidah. Perut ni sensitif sikit kan. Anak seorang je kot. Baik, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Lidah. Baik, ketahuilah olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, yang menuntut ilmu dengan niat untuk mengamalkan ilmu, bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia Allah akan lidah. Maksudnya Allah Ta'ala dia yang jadikan lidah untuk kita. Bagi engkau, hai talib, Allah Ta'ala jadikan lidah ni untuk servis. Untuk kita dapat servis daripada lidah. Supaya membaca engkau dengan lidah itu akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jadi maknanya lidah ni yang dimasukkan dalam kitab ni, lidah ni bukannya lidah tu semata-mata. Bukan lidah tu semata-mata. Tapi ialah sifat berkata-kata, sifat boleh berkata-kata yang ada pada lidah. Jadi bila lidah tu sendiri memang itu Allah Ta'ala jadikan. Tapi ada lagi anggota-anggota lain yang maknanya berkaitan dengan lidah yang boleh menjadikan seseorang itu boleh berkata-kata. Ada sifat untuk boleh berkata-kata. Contoh apa? Contoh peti suara dia. Peti suara yang ada kan. Itu termasuk geng lidah. Contoh mulut. Mulut tu pun termasuk geng lidah. Bibir tu pun termasuk geng lidah. Sebab gabungan tu semua barulah menjadikan seseorang tu boleh bercakap dari segi fizikal. Maknanya dia datang dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat peti suara, nikmat mulut, nikmat bibir. Dan juga jangan kita lupa, peti suara tu takkan berfungsi kalau tak ada udara, tak ada nafas. Kena ada nafas yang masuk dan keluar, barulah suara, peti suara tu boleh mengeluarkan suara. Bila dia keluarkan suara, lidahlah yang akan maknanya manipulate benda tu. Itu sebab kita boleh belajar Quran, ada makhraj. Ada makhraj keluar, huruf yang keluar daripada halqum, pangkal halqum, tengah halqum, hujung halqum. Ada huruf yang keluar daripada tepi lidah, ujung lidah, tengah lidah. Ada yang kena tekan dekat langit-langit pula. Ada yang pada belakang gigi, ada huruf pada mim, huruf pada bibir. Itu semua gabungan. Kalau ada semua tu pun tiba-tiba tak ada nyawa. Tak ada nyawa, nyawa tak ada. Pun tak boleh cakap. Jadi maknanya sifat berkata-kata pada manusia tu dia terdiri daripada gabungan berbagai-bagai nikmat, termasuklah yang paling besar nikmat nyawa. Oleh kerana itu, bila mana seseorang hamba itu menggunakan nikmat berkata-kata untuk tujuan perkara-perkara yang taat, perkara-perkara yang baik, perkara yang terpuji, maka itulah tanda dia bersyukur pada Allah. Tapi sebaliknya, kalau digunakan untuk perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang keji, bayangkan dia telah mengkufuri bukan sekadar lidah, tapi mengkufuri nikmat-nikmat yang lain begitu banyak. Termasuk nikmat nyawa. Wala'iyazbillah. Itu dia. Sebab itulah syukur ni lawannya kufur. Yang kita pandang mudah soal syukur. Syukur ni lawannya kufur. Ini perkara besar. Dan sebesar-besar kezaliman bagi kita terhadap Allah ialah bila kita gunakan nikmat yang ada pada kita, tiba-tiba guna untuk maksiat. Maksiat ni adalah perkara yang Allah Ta'ala larang. Tiba-tiba kita buat, mana kita lawan Allah. Kita lawan Allah. Allah Ta'ala perintah kita buat sesuatu kewajipan, tiba kita tak buat, itu maknanya kita lawan Allah. Jadi fasik. Wala'iyadzubillah. Orang yang buat maksiat, dia buat apa larangan Allah. Itu namanya asi. Perbuatan tu perbuatan maksiat. Orang yang tak laksanakan perintah Allah, itu dikatakan fasik. Sebab dia tak tunaikan kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan. Yang ni kita kena jaga. Yang ini yang kita kena faham molek lah. Baik, jadi maknanya kita kena ingatkan dalam diri kita bahawa lidah ni Allah jadikan dan Allah jadikan untuk kita. Percuma je lidah ni. Kata free of charge. Tak ada bayaran apa-apa. Berpuluh tahun kita guna pun tak apa. Sampailah kita mati. Tak ada masalah. Free of charge. Tapi summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita kat dunia ni akan ditanya besok di akhirat. Maknanya dipertanggungjawabkan.
di akhirat. Itu yang takut ni. Takkan nak jumpa Allah ke akhirat, kita bersuka. Tapi jumpa untuk dihitung amalan. Jumpa untuk dinilai amalan. Jumpa untuk kena timbang amalan. Jumpa untuk kita ni kena lalu atas tetiang sirat. Jumpa untuk ending kita kat mana? Syurga, alhamdulillah. Wal'ayazubillah, neraka. Itu yang kita kecut perut bila memikirkan perkara. Allah Ta'ala tak minta bayaran, tapi Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban. Sebab itulah nikmat yang datang pada kita ni, semuanya adalah datang dengan jalan ujian daripada Allah. Allah uji kita dengan nikmat ni. Allah Ta'ala uji kita dengan dosa dan pahala. Kita guna nikmat ni untuk dosa ke untuk pahala? Allah Ta'ala uji kita dengan perintah dan larangan. Kita gunakan nikmat kita ni untuk yang diperintahkan ataupun kita gunakan nikmat yang kita ada untuk buat pula benda larangan Allah. Yang ni semua, ini ujian. Ini peperiksaan. Ini examination kat dunia ni. Dunia adalah dewan peperiksaannya yang besar sebenarnya. Ini hakikat hidup yang kita kena faham. Hakikat ni hakikat yang kita kena faham. Jadi apa guna lidah ni? Kita lihat tok guru kita ni, musannif kita kata apa? Supaya membaca engkau dengan dia, dengan lidah ni akan Quran dan hadis Nabi SAW. Tengok. Kalau yang kita bahas sebelum ni tentang mata, tentang telinga ni kan, dia mula-mula tu dibahas ada faedah dunia, ada faedah akhirat. Faedah dunia, faedah akhirat. Masuk bab lidah ni, dia terus direct dia sebut lidah ni untuk baca Quran. Mula sekali, terus baca Quran. Tu dia. Maknanya besar. Besar sebenarnya Quran. Baca Quran ini perkara besar. Sebab itulah bila wahyu turun, perintah yang pertama turun pada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi ini dikatakan al-ummiyu, tak erti membaca dan menulis, tak tahu baca dan menulis, tapi tiba-tiba wahyu yang pertama, kalimat yang pertama, perintah yang pertama, bukan sembahyang, bukan puasa, bukan jihad, bukan dakwah, bukan tarbiyah, tapi iqra', baca. Baca. Itu ada hikmah yang besar. Bila baca, maknanya baca dengan lidah lah. Nak baca apa? Nabi nak baca apa? Nabi ummiyu. Nak baca apa? Baca Quran. Quran yang telah ditanzilkan, yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril, yang ditalaqikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang melekat pada hati dia. Itu dia. Nabi dia tak tahu huruf ni, tapi bacaan Quran tu melekat pada hati. Itu hebat dan besarnya perintah iqra', baca. Baca Quran. Sebab itulah kita ni, perkara inilah perkara besar yang kita kena lihat pada lidah kita. Kita guna tak untuk baca Quran? Sebab Quran ni adalah merupakan qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang daripada Tuhan kamu satu mau'izah. Mau'izah ni maknanya pengajaran, pelajaran, nasihat daripada Tuhan kamu. Wa shifa'un lima fis sudur, sebagai syifa, penawar, sebagai healing, rawatan kepada penyakit-penyakit dalam dada. Apa penyakit dalam dada ni? Ada dua jenis penyakit. Satu penyakit syubhat, yang jadi syubhat kepada pegangan akidah kepercayaan. Contoh apa? Kejahilan. Bila jahil ni, itulah syubhat besar. Contoh lain, kekufuran. Contoh lain, nifaq. Contoh lain, syirik. Contoh lain, syak, zon dan waham. Ini semua penyakit-penyakit dalam dada yang bersifat syubhat.
Yang kedua, penyakit dalam dada ni ialah penyakit syahwat. Yang pun berpunca daripada runtunan syahwat. Kerana syahwat dah, kerana runtunan nafsu lah, manusia jadi sombong, takabur, bangga diri, bongkak, angkuh. Kerana runtunan nafsu dah, manusia gilakan pujian manusia, timbul riak, ujub, bangga diri. Hubbul mal, cintakan dunia, cintakan harta. Hubbud dunia, cintakan dunia. Kalau ulama dulu dia terjemah gila dunia, gila harta, gila pangkat, gila kedudukan, gila pujian, gila kemasyhuran. Dan banyak lagi penyakit-penyakit. Maka syifatnya mana? Syifatnya ada dalam Al-Quran. Macam mana dapat sifat? Kena bacalah Quran. Kena bacalah Quran. Kena ambillah pelajaran, kena ambillah panduan, kena ambillah dia punya petunjuk-petunjuk dalam Quran untuk nak membersihkan hati tadi. Nak mengobat, nak merawat hati tadi. Habis buat satu tesis masa habis buat degree tu. Habis buat tajuk Al-Quran sebagai syifa kepada penyakit-penyakit dalam dada manusia. 80 lebih muka surat. Buat kajian, buat survey dan sebagainya untuk tesis. Habis simpulkan penyakit-penyakit manusia sekarang, terutamanya penyakit yang tadilah syubhat dan syahwat. Sekarang ni merebak sampai mencorak kehidupan manusia hari ini. Puncanya ialah kerana manusia tidak ambil sifat daripada Al-Quran. Itu. Kefahaman sifat tu pun orang kita Islam terlalu dengkil, dengkil lah. Terlalu cetek. Terlalu cetek. Orang faham bila sebut Quran sebagai syifa sekadar ruqyah. Ruqyah ni dipaham orang Melayu pula sebagai jampi je. Kena rasuk, baca ni. Itu je yang dipaham sebagai syifa. Padahal syifa ni dalam Quran ni, kulul Quran, keseluruhan Quran tu adalah syifa. Yang boleh mengubat penyakit akidah, yang boleh mengubat penyakit kekufuran, yang boleh mengubat penyakit kezaliman, yang boleh mengubat penyakit kesyirikan, penyakit keraguan, penyakit sombong, takabur. Semua ada dalam Quran. Kita yang tak ambil, kita yang tak faham, kita yang tak peduli apa yang Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati rasulih. Kita tak peduli hadis. Nabi kata, aku tinggalkan pada kamu dua. Kalau kamu berpegang kuat dengan kedua ni, kamu takkan sesat selama-lama. Tak sesat selama-lama. Maknanya kalau tak ambil, sesat lah. Kalau tak ambil, tak berpegang dengan dua ni, sesat. Dan ini yang berlaku pada manusia sekarang, terutama kita orang Islam. Tak ambil Quran, tak ambil hadis sebagai pegangan. Sebablah banyak sesat. Basicnya Quran ni baca lah, itu je. Baca paling basic. Sebab orang yang baca Quran, walaupun dia tak faham Quran pun, dia tetap dapat kebaikan, keberkatan Quran. Tetap dapat pahala. Baca tak faham pun, tambahlah kalau baca faham. Tambahlah kalau baca, ambil pengajaran. Tambahlah kalau baca, tadabbur kandungannya. Ambil petunjuk. Ambil nasihat Quran. Ambil syifa daripada Quran. Sebab Quran ni juga, wahuda, petunjuk, warahmatun, rahmat lil mu'minin. Rahmat Allah bagi orang beriman. Nak berkasih sayang, Quran. Nak dapat petunjuk, Quran. Nak dapat syifa, Quran. Nak dapat nasihat, Quran. Sebab itulah Quran ni, kena baca. Mudah je. Poin ni baca. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, kitabun. Quran ni adalah satu kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Mubarakun. Mubarakun. Maknanya apa? Penuh dengan keberkatan. Sangat diberkati.
diberkati, mubarak. Allah Ta'ala berkati Quran. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Ada lebih 6,600 ayat, ada 114 surah, ada 30 juzuk Quran ni. Kena ditadabbur, direnung makna ayat. Barulah dapat dia punya mau'izah, barulah dapat syifa dia, barulah dapat huda dia, barulah dapat rahmat dia. Kalau baca katakan tak faham, dapat juga keberkatan, dapat juga pahala. Kalau tak baca, tak dapat apa. Tak baca, tak dapat apa. Itu paling basic. Dan bukan sekadar itu, waliyatafakkaru ulul albab, dan supaya mengambil pelajaran oleh orang-orang yang ulul albab, iaitu orang yang ada akal fikiran, yang sehat, yang sahih. Patutlah akal kita ni, manusia ni, yang ada dalam dada kita, iaitu dalam hati kita, tengah-tengah hati tu yang dikatakan lubuk hati, itu tempat akal manusia. Kat situ dia punya microchip tu. Otak kita ni sebagai tool dia, tapi akal kita kat dalam hati. Situlah storage untuk ilmu, untuk hidayah dan sebagainya. Jadi akal kita ni takkan sempurna kalaulah akal kita tak mengambil pengajaran daripada Quran. Sebab itulah akal ni perlukan Quran, perlukan petunjuk Quran. Kalau tidak, akal tu boleh jadi rosak. Akal takkan dapat membezakan antara yang benar, yang salah, al-haq dan batil. Ini penting Al-Quran dalam hidup kita. Maka basicnya ialah baca. Cuma kalau kita faham Nabi ni, dia bangsa Arab, turun Quran pada dia dalam bahasa Arab. Kalau dia baca Quran, agak-agak Nabi tak faham ayat Quran. Mestilah faham. Lainlah Quran tu kalau turun pada Nabi bahasa Melayu, bukanlah Nabi tak faham. Maknanya membaca itu untuk dapat kefahaman. Samalah kita tu, tapi kita orang Melayu banyak baca Quran bukan untuk dapat kefahaman. Orang Melayu baca Quran untuk dapat pahala. Baca Quran untuk dapat berkat je. Baca Quran untuk hadiah untuk orang mati je. Untuk hadiah orang mati, untuk dia tak fikir. Untuk orang mati je. Untuk diri sendiri tak fikir apa dia dapat. Akhirnya Quran dalam pepatah orang Melayu jadi Quran buruk lah. Quran buruk letakkan lemari dalam gobok. Quran buruk ni ibarat benda mulia tapi tak berguna. Ini yang berlaku. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca, faham, belajar, ambil pengajaran. Lagi banyak kita belajar Quran, lagi banyak kita belajar hadis, lagi bagus. Quran ni ada 114 surah. Surah ni surat lah. Dalam bahasa kita Melayu surat lah. Surah ni. Ada 114 surat Allah Ta'ala hantar pada kita. Kita baca berapa surat? Kita faham berapa surat? Berapa surat yang kita baca, yang kita faham? Itu kena tanya. Besok dalam kubur pun kena tanya. Sebab antara yang ditanya, siapa imam kamu? Imam kamu tu, kita akan jawab Quran. Bukan imam masjid. Bukan imam surau, imam Quran. Quran tu imam kita. Sebab apa? Imam ni ialah yang diikuti. Yang kita follow dia. Maka dalam hidup kita kena Quran. Tapi kalau Quran pun kita tak baca, Tuan tak ingat. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan segala zikir dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamaikan engkau akan mereka itu dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Wallahu a'lam bissawab. Sambung minggu depan. Wallahu a'lam.